A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Dewan, Kerajaan, Pembuka, Pembentuk, Pembangkang, serta seluruh ahli bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bersidang saya ucapkan kepada anda semua. Terus merujuk kepada pertikaian dan juga cadangan idea daripada Kerajaan Penuntut. Kata mereka Haji Tuan Yang Dipertua mahu mewujudkan sebuah pangkalan data Tuan Yang Dipertua Dewan yang mana kita akan dedahkan segala rahsia-rahsia kita, maklumat-maklumat peribadi sebenar dalam pangkalan data ini Tuan Yang Dipertua. Namun sedar ataupun tidak, cadangan mekanisme ini tidak pernah diperincikan dengan lebih baik Kerajaan Penuntut. Kerana apa? Hari ini mereka tidak pernah ceritakan bagi mereka yang sudah sedia ada blog sekarang Tuan Yang Dipertua, Facebook, Twitter dan sebagainya, bagaimana mereka nak mewajibkan Tuan Yang Dipertua Dewan untuk mereka mengisi pangkalan data ini. Adakah mereka mahu tutup semua blog yang sudah ada hari ini untuk mereka wujudkan ataupun wajibkan Tuan Yang Dipertua Dewan yang sudah ada ini kita masukkan pada baru boleh on balik Tuan Yang Dipertua Dewan, Twitter, Facebook dan sebagainya. Tidak pernah diceritakan Datuk Effendi hari sebagainya. Dan tempoh masa lama bagaimanakah Tuan Yang Dipertua yang mereka cadangkan pada hari ini untuk mereka dapatkan semua pangkalan data yang sudah sedia ada mereka pada hari ini. Tidak pernah diceritakan Datuk Effendi. Dan yang paling penting, bagaimanakah mekanisme penwajipan itu? Bagaimana mereka mahu pastikan Tuan Yang Dipertua Dewan semua yang kita ada hari ini boleh untuk masukkan pangkalan data ini dengan maklumat yang sebenar Tuan Yang Dipertua Dewan. Sedangkan pada hari ini dalam kes Facebook yang mereka canangkan Tuan Yang Dipertua, kita tidak pernah wajibkan pun. Ada juga maklumat yang tidak tepat dan juga ada yang tepat Tuan Yang Dipertua. Bagaimana mereka tidak boleh memperincikan dengan lebih baik Kerajaan Penuntut pada hari ini Tuan Yang Dipertua. Dan sedar ataupun tidak, sebenarnya Kerajaan Penuntut hari ini tidak pernah pun sesekali bercerita tentang hak asasi manusia, kerana akhirnya matlamat mereka hanya mahukan keterusan dalam alam cyber ini semata-mata. Tidak pernah keluar dari mulut Datuk Effendi Tuan Yang Dipertua bercerita tentang hak asasi manusia. Kerana apa? Hari ini manusia di bawah Suhakam Tuan Yang Dipertua menjelaskan dan memperincikan hak asasi pegang tujuh Tuan Yang Dipertua, hak untuk mendapatkan keselamatan dan juga perlindungan daripada mendedahkan identiti sebenar kepada mana-mana pihak Tuan Yang Dipertua. Dan yang paling penting, kebocoran meja kerajaan pada hari ini apabila mereka gagal untuk ceritakan apakah sebenarnya mekanisme kawalan sekiranya berlaku kebocoran maklumat kepada pihak ketiga Tuan Yang Dipertua. Kerana apa hari ini ada sahaja perkara-perkara dalam tangan pihak polis terdedah kepada umum. Contoh gambar-gambar kes Nuri Jazlin dan juga ketuk ketampi di penjara Malaysia terdedah juga kepada saya Tuan Yang Dipertua. Itu masalah di meja perwakilan kerajaan. Dan yang paling penting Tuan Yang Dipertua Dewan, mereka tidak pernah pun menceritakan apakah sebenarnya dan siapakah yang perlu untuk mewajibkan identiti ini didedahkan Tuan Yang Dipertua Dewan. Maka inilah permasalahan-permasalahan yang akhirnya merujuk kepada mereka yang tidak pernah pun menjawab tuntutan sebenar kes di meja perwakilan kerajaan Tuan Yang Dipertua. Maka lanjutan kes yang kami bawa di meja perwakilan pembangkang, saya katakan ini lebih baik. Kenapa Tuan Yang Dipertua Dewan? Saya akan bercerita kepada anda sebenarnya apakah mekanisme yang terbaik daripada kita selain mewajibkan pendedahan identiti sebenar Tuan Yang Dipertua Dewan. Kami katakan kepada anda dan cadangkan mekanisme penggunaan alamat IP ataupun Internet Protocol Address Tuan Yang Dipertua Dewan yang telah diguna pakai model-model negara di luar negara seperti Indonesia, Amerika Syarikat, Brunei dan juga Singapura Tuan Yang Dipertua. Dan saya akan ceritakan dalam penghujaan ini apakah keunikan dan keistimewaan IP address ini Tuan Yang Dipertua yang akhirnya boleh menyelesaikan masalah keterusan dalam dunia cyber dan juga penjenayah cyber ini boleh diberkas Tuan Yang Dipertua. Dan juga kita tidak akan menafikan hak individu Tuan Yang Dipertua Dewan untuk tidak mendedahkan perkara ataupun identiti sebenar di dunia cyber Tuan Yang Dipertua. Dan tuan ini satu lagi masalah. Anda perlu sedar, apabila anda mendaftar, tak kisahlah pangkalan data ke masukkan maklumat, adakah yang terus dapat PDF? Adakah Tan Sri Musa Hassan yang dapat Tuan Yang Dipertua? Ini perlu anda lihat. Google ke anda daftar dengan Facebook dan sebagainya, adakah terus dapat ke PDRM? Anda perlu sedar hari ini kawalan media kita terlalu luas seperti yang diagungkan Cik Effendi Tuan Yang Dipertua. Akhirnya akan pasti berlaku kebocoran kerana apa? Internet di hujung jari Tuan Yang Dipertua Dewan. Baiklah, dalam
perujahan dan serta lanjutan kes di meja perwakilan pembangkang penuntut hari ini Tuan dan Dipertua Dewan, kami akan bercerita mekanisme apakah sebenarnya yang kita perlu ada untuk pastikan apa kita tidak wajibkan penyerahan identiti sebenar ini, maka kita tidak perlu Tuan dan Dipertua Dewan untuk boleh bercerita tentang jenayah cyber. Contoh Tuan dan Dipertua Dewan, dalam internet protokol address dengan izin Tuan dan Dipertua Dewan menggunakan nombor-nombor yang unik sebagai peranti yang menjadikan pengenalan komunikasi antara satu sama lain Tuan dan Dipertua Dewan. Dan apakah sebenarnya kelebihan yang ada dalam internet protokol address ini? Ia ada nombor telefon yang lebih lengkap dan juga kod negara yang kawalan dan juga kawasan tertentu. Contohnya bagi Malaysia tambah 603 di hadapan nombor-nombor telefon kita yang akan memudahkan pihak berkuasa ini Tuan dan Dipertua Dewan untuk mengenal pasti siapakah sebenarnya pemilik mereka yang melakukan kesalahan cyber ini Tuan dan Dipertua. Dan apa yang lebih penting, menurut penyelidik Profesor Madya Dr. Abdul Razak Mahmud, penyelidik komunikasi media Malaysia Tuan dan Dipertua, menyatakan sifat unik alamat IP ini boleh dan mampu untuk membantu mengenal pasti situasi yang menjejak pengguna-pengguna atau pengguna internet ini Tuan dan Dipertua. Saya nyatakan fakta kes dalam protokol IP ini Tuan dan Dipertua Dewan. Contoh di luar negara, Amerika Syarikat melalui United States Internet Security Commission, Tuan dan Dipertua berjaya menyelesaikan 540 kes daripada 643 kes melalui pengenalan alamat IP ini Tuan dan Dipertua Dewan. Dan negara jiran kita Indonesia dan Brunei, daripada tahun 2011 567 kes berjaya untuk diselesaikan daripada 623 kes dalam jenayah cyber ini Tuan dan Dipertua Dewan. Maka dalam kes ini Tuan dan Dipertua Dewan, saya telah menunjukkan kepada anda bagaimana kami ingin jadi lebih baik di meja perwakilan pembuka, padahal aku cadangkan mekanisme yang tidak pernah untuk menafikan hak asasi manusia individu untuk menangkap keselamatan dan perlindungan daripada mendedahkan identiti sebenar kepada pihak lain Tuan dan Dipertua Dewan. Ya, akhirnya kita gunakan pakai hari ini IP address ini Tuan dan Dipertua Dewan untuk menyelesaikan matlamat sebenar, menyelesaikan masalah jenayah cyber dan tidak menafikan hak asasi manusia Tuan dan Dipertua Dewan. Maka sidang suku akhir ini saya mohon penilaian anda Tuan dan Dipertua Dewan berpihak kepada pembangkang penuntut. Mohon usul ditolak Tuan Dewan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan dan Dipertua dan pembangkang ketutup serta hadirin sekalian serta sidang tersebut. Tuan dan Dipertua, saya harap saya bertenang pada hari ini sebab saya tidak marah dengan pihak kerajaan di sana. Pertama, Tuan dan Dipertua, kita teruskan dengan kerajaan pembuka di jauh sana, sedang ataupun tidak. Dan dari pertama awal membawakan meja kerajaan pembuka di jauh sana, mereka telah salah pelaksanaan. Sebab apa? Saya terangkan. Hari ini mereka bercerita kepada kita tentang mewajibkan ini perlu dilaksanakan dengan mendaftar memasukkan kad pengenalan, pasport, surat beranak dan segala-galanya Tuan dan Dipertua. Namun anda sedar atau tidak, apa mekanisme yang perlu anda ceritakan? Mewajibkan pendedahan. Pendedahan yang bagaimana? Perlu anda ceritakan sebegini rupa. Mewajibkan pendedahan bagi mereka yang telah dilaporkan oleh mangsa-mangsa yang ditipu dan kepada pihak polis dan sebagainya. Itulah pelaksanaan yang perlu anda ceritakan. Mewajibkan pendedahan. Sebab kalau anda ceritakan tentang mewajibkan cara-cara untuk mendaftar Tuan dan Dipertua, bagaimana untuk anda simpulkan hari ini tentang pendaftar-pendaftar yang telah lama berada dalam akaun sesuatu laman komunikasi ini Tuan dan Dipertua? Adakah anda ingin menutup akaun mereka dan menyuruh mereka membuat baru serta meletakkan identiti mereka Tuan dan Dipertua? Gagal diceritakan tentang pelaksanaan mewajibkan, mereka tak masukkan mewajibkan pendedahan dan bagaimana mereka perlu ceritakan. Seterusnya Tuan dan Dipertua, mereka menceritakan tentang matlamat mereka untuk menjaga hak asasi manusia ini supaya terbela. Tuan dan Dipertua, saya mencerah mereka. Kalau hari ini saya adalah seorang pengguna laman komunikasi di internet dan saya tidak terlibat langsung dalam jenayah cyber ini Tuan dan Dipertua, bagaimana hak asasi saya ini dibela hari ini? Sebab Tuan dan Dipertua, hari ini anda juga bercerita kalau hak minoriti ini telah menghapuskan hak majoriti, maksudnya jika ada bercerita pada tentang hak majoriti ini telah mengangkat hak majoriti kerana hak minoriti ini telah mengganggu gugat majoriti Tuan dan Dipertua. Jadi apa rasanya? Sebab Tuan dan Dipertua, jenayah cyber ini seperti kita tahu adalah dalam kalangan minoriti dan masyarakat yang diganggu adalah dalam majoriti. Jadi bagaimana untuk anda membela rakyat majoriti ini dengan mendedahkan identiti sebenar mereka? Sebab kalau anda dedahkan kesemuanya identiti
kepada PDRM ini Tuan Ibu Ketua, anda telah mengganggu gugat hak majoriti masyarakat ini, yang mana anda ingin membela dan menuntut bela kepada hak majoriti yang melakukan jenayah cyber. Tidak langsung anda ceritakan. Seterusnya Tuan Ibu Ketua, anda bercerita tentang penambahbaikan. Masalahnya yang Tuan Ibu Ketua, anda perlu untuk membanding bezakan tentang sistem sebelum ini yang kurang dan ada cacat celahnya, sehingga anda perlu untuk mengadakan mekanisme mewajibkan pendedahan sebenar, identiti sebenar untuk semua komunikasi di internet ini Tuan Ibu Ketua. Dan anda perlu untuk menceritakan apakah relevannya tentang penggunaan sistem yang sebelum ini yang ada cacat celah sehingga menyebabkan peningkatan 13.4% tentang status quo yang anda ceritakan. Tidak langsung anda ceritakan kepada sisi dewan. Seterusnya Tuan Ibu Ketua, anda bercerita kepada kita tentang SPMM ini hanya memberi nasihat. Ya Tuan Ibu Ketua, masalahnya anda terlupa baca sepenuhnya. Memberi nasihat, arahan, menyelia dan mengkoordinasi kepada Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Media. Gagal anda cakap Tuan Ibu Ketua. Seterusnya Tuan Ibu Ketua, anda bercerita kepada kita tentang bagaimana pelaksanaan wajib. Saya tanyakan kepada anda nak ceritakan tentang mengisi IC dan sebagainya Tuan Ibu Ketua. Hari ini, bagaimana untuk anda melaksanakan pelaksanaan untuk mewajibkan pendedahan ini Tuan Ibu Ketua? Adakah kita dedahkan kepada semua orang? Pertama, anda jawab mendedahkan kepada PDRM Tuan Ibu Ketua. Sekarang ini, kalau anda nak dedahkan kepada PDRM sahaja, bila anda nak bagi sekali lagi, kalau anda dedahkan kepada PDRM semata-mata, hari ini bagaimana untuk anda mengenal pasti PDRM di dalam data dalam PDRM ini mampu kekal terjamin rahsia tanpa dibocorkan kepada rakyat jelata. Itu yang gagal anda ceritakan tentang faktor keselamatan data dalam PDRM. Silakan mana-mana. Masih saya soalan pertama, hari ini kalau anda kata SKN ini mampu diangkat begitu rupa, mengapa tak berikan mekanisme baru? Pertama. Kedua, apa isu-isu masalah-masalah yang berlaku sebagai SKN ini? Jadi Ketua, hari kami bercerita, anda yang perlu ceritakan tentang kekurangan SKM ini sehingga anda wujudkan mewajibkan pendedahan. Kami bisa tidak anda Jadi Ketua. Sekali anda kata SKM ini hanya memberi nasihat, saya memberitahu anda, anda perlu tunjukkan kepada sisi dewan, ada kekurangannya SKM ini sehingga anda mewujudkan mewajibkan pendedahan identiti sebenar. Itu yang perlu anda tunjukkan sehingga hari ini anda tidak menceritakan kepada sisi dewan. Seterusnya Jadi Ketua, kita teruskan kepada yang kedua di hujung sana. Apabila yang kedua ini memberitahu kita tentang mendedahkan semua pengguna Tuan Ibu Ketua. Masalahnya Tuan Ibu Ketua, apabila kita bercerita tentang mendedahkan identiti sebenar ini, sedar ataupun tidak, anda telah membunuh kes anda sendiri. Sebab apa? Sebab anda telah melanggar hak majoriti Tuan Ibu Ketua. Untuk menyelamatkan hak majoriti, anda mendedahkan semua identiti sebenar kepada PDRM. Seterusnya Tuan Ibu Ketua, kepada kerajaan penuntut di hujung sana, apabila beliau bercerita tentang untuk mewujudkan penggalan data. Masalahnya, yang kedua ini telah bercerita kepada kita. Sekarang ni tak ada penggalan data. Penggodam cukup hebat. Kalau anda buat penggalan data semua maklumat pengguna komunikasi ada dalam penggalan data, penggodam ini akan begitu mewah mendapat identiti mereka tersebut. Penggodam ini hebat, boleh menggodam. Maksudnya, penggalan data ini boleh digodam oleh penggodam. Dan anda tak cerita penggalan data ini ada diwujudkan di Ketua hanya dipantau oleh PDRM semata-mata. Masalahnya PDRM sekarang pun ada yang menjalankan rasuah dan sebagainya di Ketua. Bukan kami nak bercerita tentang kejahatan PDRM. Masalah macam ini benar-benar berlaku. Contohnya kes gambar dan ini yang tersebar oleh Ketua, walaupun dikawal ketat oleh PDRM ini Tuan Ibu Ketua. Jadi Tuan Ibu Ketua, apabila mereka bercerita juga tentang berlaku pembocoran, maka nak tambah baik. Sekarang ni Tuan Ibu Ketua, senanglah macam tu. Kalau ada kekurangan dalam penggalan data, kita tambah baik. Lepas tu kalau ada kurang lagi, tambah baik lagi Tuan Ibu Ketua. Sampai bila nak habis. Jadi Tuan Ibu Ketua, hari ini apa yang membuatkan kami lebih baik dan lebih bijak berbanding pembangkang pembuka di ujung sana? Kami telah menampilkan satu mekanisme Tuan Ibu Ketua tentang address yang hanya hari ini mampu untuk memberikan tidak mewajibkan pendedahan sebenar dan mampu untuk mendesakkan matlamat akhir yang ditunjukkan oleh kerajaan pembuka. Dan Tuan Ibu Ketua, apabila address ini mempunyai nombor unit yang boleh dikesan Tuan Ibu Ketua daripada Profesor Abdul Razak daripada Lincoln University, penyelidik komunikasi dan Amerika Syarikat juga Tuan Ibu Ketua menggunakan IP address ini dan telah menyelesaikan kes sebanyak 540 daripada 643 kes Tuan Ibu Ketua. Jadi hari ini Tuan Ibu
dipertua. Yang pertama, hak untuk mendapatkan keselamatan dan perlindungan. Itu hak asasi yang kami telah ciptakan dan gagal dicerapkan oleh media kerajaan. Dan yang kedua, hak individu untuk memilih sama ada untuk mendedahkan ataupun tidak bagi dipertua seperti yang gagal dicerapkan oleh mereka. Jagalah hak kita sebagai manusia untuk saya tidak mahu ada kisah-kisah disebabkan hanya keadaan minoriti jenayah cyber yang tidak disebutkan.